Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilman warzuqna rahmah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamimil khair. Amma ba'd. Saya muliakan Fadil Imam, saya hormati seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Bukhari, pegawai masjid, tuan-tuan guru, muslimin, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT masih ada kesempatan selepas Jumaat untuk kita berada dalam majlis ilmu di bulan Rejab yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita, bukan hanya kekuatan jasmani, tapi yang paling penting ialah kekuatan rohani. Kerana untuk melaksanakan syariat Allah ataupun melaksanakan kefarduan dalam hidup, bukan hanya kekuatan jasmani yang diperlukan, paling penting kekuatan rohani. Tak ada makna kalau kita orang yang boleh angkat sampai 40-50 kilo besi di gym, berbanding dengan kita nak angkat kain selimut tak sampai 1 kilo, nak mai sembahyang subuh, tak ada makna. Kita nak nama kita ni orang yang kuat, sebenarnya kita tak kuat. Hanya sekadar boleh angkat berat, tali angkat kain selimut waktu subuh, tak usah dah kata kuatlah. Ada hadis Nabi kata, laisa syadida bisur'ati, innamas syadidul lazi lam yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Jangan kamu kata orang yang kuat itu orang yang kuat ketika bertarung, tetapi orang yang kuat itu ialah dia boleh menahan diri dia pada ketika dia marah. Dia boleh jaga, dia boleh kawal diri dia pada ketika marah. Yang tu kita sebut kekuatan yang sebenar. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil masa 10 minit. Kita menyusuri satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW kata, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu fi yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Maksudnya, pada sesiapa yang pada pagi hari ia mendapat 3 perkara, maka sebenarnya ia telah pun beroleh dunia ini dihimpunkan kepada diri dia. Yang pertama, mu'afan fi jasadihi, orang yang sihat tubuh badannya. Nabi SAW sebut satu perkara yang ada pada kita, iaitu sihat tubuh badan, adalah merupakan 1/3 daripada dunia kita. Sihat ni merupakan satu perkara yang sangat bernilai dan berharga. Seolah-olah 1/3 dunia adalah milik kita bila kita jadi orang yang sihat. Orang yang berakhlak dengan diri ialah orang yang menjaga diri dia supaya tak sakit dan sentiasa sihat. Sebab itu Qaradawi sebut di dalam Khasa'is al-Ammah lil Islam tentang beberapa jenis akhlak. Akhlak dengan Allah buat supaya Tuhan tak marah kat kita, maka itu berakhlak dengan Allah. Apa saja benda kita buat, Tuhan suka, Tuhan tak marah, kita berakhlak dengan Allah. Kita berakhlak dengan keluarga, jaga anak-anak, jaga isteri kita, itu orang yang berakhlak dengan keluarga. Berakhlak dengan orang ramai, jaga tingkah laku kita, jaga hubungan kita, siapa pun tak benci kat kita, dan walaupun orang tak sayang, tapi mereka tak benci. Ada orang tak sayang pun kat kawan, tapi dia tak benci kawan dia. Cukup
untuk jadi orang yang baik hubungan dengan orang. Ada orang berakhlak dengan alam, jaga supaya tak merosak alam ini dengan benda-benda yang boleh merosakkan. Dan berakhlak dengan diri ialah orang yang jaga diri dia supaya sentiasa sihat. Yang kedua kata Nabi SAW, aminan fi sirbihi. Artinya orang yang jiwa dia tenang. Siapa yang sihat badan dia, siapa yang tenang jiwa dia, 2/3 daripada dunia dah ada kat dia. Bukan senang nak sihat dan tenang jiwa. Hari ini tuan-tuan, ada satu penyakit yang melanda masyarakat kita, iaitu masalah kesihatan mental. Ramai orang stres dalam hidup. Boleh kata tiap-tiap bulan ataupun sebulan 2 kali dengar orang terjun jabatan Pulau Pinang. Awak tuan-tuan apa masalah dia? Tekanan perasaan, kesihatan mental. Pukul mak, bunuh anak. La ilaha illallah. Tak kesian ke orang, tak ada rasa belas kasihan. Orang sakit mental. Orang yang mental dia sihat takkan buat benda-benda macam ni, takkan buat. Bermakna kalau orang yang tenang hati dia, tenang jiwa dia, maka sebenarnya 2/3 daripada nikmat dunia ada kat kita. Hati tenang ni semua benda kita buat seronok. Dan orang pun tengok aura yang keluar daripada diri kita pun aura yang bagus. Benda yang paling mudah untuk tenang diri ialah ambil ayat semayang bagi sempurna. Lepas tu semayang 2 rakaat, lepas tu tenangkan diri kita. Duduk dalam masjid, iktikaf, pergi ambil ayat semayang bagi sempurna, basuh tangan bagi sempurna, komuk bagi sempurna, basuh muka bagi sempurna, basuh tangan sampai siku bagi betul-betul sempurna. Ayat buh di kepala kita, niat, ya Allah, dengan ayat semayang yang aku ambil ni, engkau berilah ketenangan pada aku, ya Allah. Ni aku letak ni ayat semayang atas kepala aku, engkau tenangkanlah ya Allah fikiran aku ni yang setiap hari serabut ni. Dalam Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali kata, di antara salah satu cara wuduk batin, wuduk ada dua, satu wuduk zahir, satu wuduk batin. Batin ni artinya nak bagi hati kita pun bersih sama. Letak ayat atas kepala, ampunlah dosa kepala aku ya Allah, engkau tenangkanlah fikiranku ya Allah. Tuan-tuan try tengok buat tuan-tuan, dah keluar berbagai-bagai benda hak tak elok daripada diri kita. Basuh kaki, menghadap kiblat, semayang 2 rakaat, insya-Allah. Insya-Allah. Tenang tuan-tuan. Dalam sujud yang terakhir, betul-betul kita doa tuan-tuan. Betul-betul doa. Kerana hamba ni apabila dia rapat dengan lantai, dia berbicara, bermunajat dengan Allah dalam sujud, bergegar di aras Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala dengar di langit, tapi hamba dia sujud di lantai. Itulah dia orang yang tenang hati dia. 2/3 daripada nikmat dunia ada dah kat kita. Dan yang terakhirnya, indahu qutu fi yaumihi, cukup keperluan hidup dalam satu hari. Makan dia cukup, anak dia sihat, isteri dengan isteri dia okey, dengan kenderaan dia selesa, dengan rumah dia selesa. Satu dunia ni dah ada pada dia. Lebihan yang dia cari cuma aksesori dalam hidup. Lebihan itu semua aksesori dalam hidup. Benar hak satu orang manusia perlu, kata Nabi, sudah ada pada kita. Yang pertama, sihat. Yang kedua, tenang jiwa. Yang ketiga, cukup makan, cukup keperluan. Lebihan yang kita cari itu aksesori ya. Dunia kita dah sempurna, sebenar-benarnya dah sempurna. Yang pertama, badan sihat. Yang kedua, jiwa tenang. Yang ketiga, cukup makan, keperluan asas ada. Clear. Tuan-tuan nak apa lagi?
Oh, nak lebih, itu benda aksesori tu, lebihan. Tapi sebenar-benarnya kata Nabi SAW dalam hadis Tirmizi ni, seolah-olah faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah satu dunia ini sudah pun dilimpahkan kepada dia. Dahlah. Hadirin muslimin rahimakumullah. Inilah peringatan Nabi SAW kepada kita tentang 3 perkara yang menjadi pelengkap kepada kehidupan pada setiap hari. Mana asbaha, pada setiap pagi kalau satu orang itu dapat 3 perkara ini, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dunia ini telah dilimpahkan kepada dia. Mudah-mudahan jadi renungan kita, jadi panduan kita, dan jadi pendorong inspirasi dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa jadi orang yang kuat, supaya kita sentiasa jadi orang yang hampir dengan Allah, dan jadi orang yang sentiasa melaksanakan jalan-jalan ketaatan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.